Subhanallahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia yang disifatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan kita akan dibekalkan dengan syurga yang sebenarnya nanti di akhirat, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati kita. Itu syurga yang dijanjikan oleh Allah. Nak dapat syurga syaratnya ada dua aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Beriman artinya percaya akan rukun iman yang 6 tu. Tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham. Mesti percaya betul-betul 100%. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab-kitab, percayakan hari kiamat, percayakan qadar dan qada. 100%. Amal soleh pula artinya buat apa saja ikut cara Islam. Semua apa yang kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Sembahyang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, pendidikan cara Islam, ekonomi cara Islam, pergaulan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kenari kenara cara Islam, apa saja ikut cara Islam. Kerana Islam itu dah lengkap. Allah dah lengkapkan Islam itu. Ya, Allah dah istihar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Sebab itu Islam sudah lengkap. Tak ada apa perlu dipindah-pindah lagi dah. Tak boleh dimaju-majukan lagi, tak boleh diubah-ubah surat lagi dah, tak boleh dimodify dah. Kerana Islam itu sudah lengkap. Allah dah datang ke 5 hukum. Apa saja dalam hidup ni dia terkandung dalam 5 hukum tu, iaitu wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Apa saja ada termasuk dalam 5 hukum tu. Jadi dah lengkap macam tu, kena kita ikut cara Islam. Bila beriman dan beramal soleh, barulah Allah hadiahkan dengan syurga. Ya, firman Allah, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Bulan 7 tak ada pasal raya. Ini bulan 8 baru mula. Ya. Akhir sekali kalau tak salah saya, kita masih lagi membicarakan tentang fadilat hari Jumaat, kelebihan hari Jumaat. Ada doa-doa yang dianjurkan tu ya, iaitu ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa fadlika amman siwak. Itu doa pada hari Jumaat ya. Kemudian ada lagi doa, ada nasyidnya pula. Ilahi lastabil firdaus ya ahlan wa la aqwa ala narul jahimi fabli taubatan wa fir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Itu sudahnya tu. Untuk pagi ini sambung lagi. Perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Hari ini sudah lepas hari Jumaat, hari ini hari Ahad. Kemarin ya, hari Jumaat tu kemarin. Apa yang sunat kita lakukan? Ya, siapa ada yang Rumi buka muka surat 98. Jawi saya tak tahu, tak bawa yang Jawi. Berapa?
Empat-empat? 54. Ya. Perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Jumaat esok. Apa kata sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok dibuat. Elok. Jangan juri Haji Bibi orang dengan sunat tu. Alah sunat kau wajib ni. Kena buat. Kerana kita buat yang sunat-sunat itu mendatangkan kasih sayang Allah. Allah kasihkan kita. Allah sayangkan kita. Allah bagi darjat bagi kita. Kalau tidak kita masuk syurga begitu ajalah, tak dapat apa-apa keistimewaan dalam syurga. Orang yang dapat buat yang sunat tu dia ada keistimewaan. Hadiah istimewa bagi mereka-mereka yang melakukan yang sunat. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau tak nak, juih aja lah. Alah sunat kau wajib. Sebelum maghrib sunat. Sebelum zuhur sunat. Main sunat 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Lepas zuhur 4 rakaat lagi. Jadi maknanya zuhur tu 12 rakaat. Sunat 4 rakaat, wajib 4 rakaat. Lepas tu sunat selepas itu 4 rakaat. 12 rakaat kalau zuhur. Asar pun kita juga 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Ini ada orang yang tak sembahyang sebelum maghrib tu, nehin je. Orang lain sembahyang dia nehin duduk belakang. Berdiri pula tu, punya lebih bingung. Berdiri belakang tu, nunggu orang sembahyang. Kalau dia sembahyang kan senang, boleh rukuk, boleh istidah, boleh apa sujud dan sebagainya. Tak adalah lenguh berdiri. Ini dah kita berdiri belakang. Bukan tempat lain orang lain. Sini tak ada tempat lain. Orang sembahyang sunat dia tak sembahyang. Ngapa entah? Sama macam tak. Ya? Entahlah, saya tak tahu. Saya tak sembahyang sembahyang maghrib sini. Ya? Subuh ada. Subuh semua sembahyang, alhamdulillah. Tu usah yang sunat yang wajib banyak meninggal. Ya. Menuntut ilmu apa hukumnya? Wajib. Kalau wajib, apa arti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Benda wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah difardukan kepada sekalian muslim lelaki dan muslimat perempuan. Tapi ramai ada orang tanda. Nehin aja buat takti je. Kecuali ada urusan, ada kerja, itu lain masalah. Ada kerja. Nak pancekat ke? Itu lain masalahnya. Ini orang pencin apa kerja? Saja tak siap. Esok tunggulah jawab dengan Tuhan. Mengapa kamu tak nak menuntut ilmu? Ya, tak nak menuntut ilmu dengan saya tak apa. Tapi dia mesti menuntut ilmu juga. Kalau ada tempat lain tak apa. Di pondok ke. Jadi dia nak ngejual majlis ilmu di pondok tu tak apa. Tapi bukan dia wajib menuntut ilmu kepada seseorang tak. Bukan wajib menuntut ilmu kepada saya tak. Kalau ada tempat lain ada majlis ilmu pergilah. Ayah papan ke. Sungai Galah ke. Itu pergi tak apa. Yang salah ni saja tak siap. Kecuali dia ada hal nak berkebun ke. Nak berkebun pun bukan ada orang nunggu di kebun tu nulis daftar nama ada. Jam pukul apa yang mesti datang ada. Jadi tak ada apa hal. Hadir dalam majlis ilmu. Tak kira siapa ngajar. Asalkan ilmu itu ilmu yang memberi manfaat. Alright, kita tengok yang sunat ya. Perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Muka surat 98 atau yang jawinya 54. Dan sunat menggunting akan misainya. Sunat gunting misai. Diandam dah misai tu. Kalau tak nak cukur tak apa misai. Misai boleh cukur, tak apa. Yang tak boleh janggut jangan cukur. Bagi orang lelaki, perempuan boleh. Kalau perempuan janggut lari orang pun. Ya tak? Lelaki jangan cukur janggut. Sunat yang sunnah. Hukumnya sunat sunnah pula tu. Sunnah tu tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa benci dengan sunnah Rasul bukan dari golongan aku, kata Nabi. Siapa benci akan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Siapa amalkan sunnahku di hari ketika orang yang tidak mengamalkannya, dia dapat pahala 100 syahid. Tak? 100 syahid. 100 orang mati syahid dapat pahala pada dia. Dia. Jadi misal tu boleh cukur, boleh diandam. Gunting pun boleh, cukur pun boleh. Dan kerat kuku, tengok kuku. Kerat kuku, hari Jumaat ya. Pagi-pagi dah kerat kuku. Jangan hitam macam daki kuku, tak ada pada kuku ya. Pada hari Jumaat, riwayat daripada Ibnu Umar. Gelarannya Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Ya. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menggunting misainya pada hari Jumaat, adalah baginya dengan tiap-tiap bulu yang gugur daripadanya 10 kebajikan. Selai bulu diguntingnya dapat 10 kebajikan, 10 pahala. Atau berapa lah bulu misai ke? Kalau 100 kebajikan. 10 kali 100 berapa? 1000. Kalau 100 lah. Yang tebal tu kerja banyak ya. Kira lah 1 10 kebajikan, 1 10 kebajikan. Jadi siapkan gunting di rumah tu. Senang nak gunting misal tu. Ataupun dicukur pun begitu juga. Hari Jumaat ya, hari Jumaat. Hari lain tak ada sunat. Dan riwayat daripada A'mash daripada Mujahid, katanya telah lambat datang Jibril alaihissalam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang ia akan dia. Maka sabdanya, apa yang menahan kau ya Jibril? Ngapa kamu lambat datang ya Jibril? Kata Nabi ngabur nanya pada Jibril. Katanya, dan betapa aku datang, macam mana aku nak datang? Kata Jibril. Betapa aku datang akan kamu dan kamu tiada kerat kuku kamu. Kamu tak potong kuku kamu. Panjang kuku kamu tu. Tapi kuku Nabi tak ada pula hitam macam kuku kita kan. Walaupun tak potong, Nabi tu sentiasa suci bersih saja kan. Tapi dia tak potong kuku hari Jumaat tu. Tiada kamu kerat kuku kamu dan tiada mengambil akan bulu misai kamu. Tak ada kamu gunting misai kamu. Dan tiada membasuh akan jari kamu. Jari tak dibasuh. Dan tiada bersugi kamu. Bersugi nampak ya? Lambat Jibril datang. Tahu sugi? Ni. Nampak ni? Ini yang banyak orang hina ni tau. Allah ketiknya aku tengok Jibril itu dah masuk poket keluar balik. Genyi aku tengoknya. Padahal ini sunnah. Bab sugi ada dalam ini. Sudah baca ke belum tak? Rasim belum lagi. Sudah ke? Sudah. Bab sugi ya. Ada dalam hadis. Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak kull 'inda salah. Sekiranya tidak menyusahkan umat aku, kata Nabi, akan aku perintahkan semua sekali bersugi. Wajib, perintah wajib. Sebelum setiap kali dia nak melakukan sembahyang. Tapi kerana menyusahkan tak jadi Nabi perintahkan ya. Kalau ada ramai ada yang berdosa hari ni, kalau wajib lah, ramai ada yang berdosa hari ni. Berapa orang yang sugi angkat tangan? Siapa ada sugi angkat tangan? Mana pergi ya? Ini sunnah Rasul tau. Tapi juih je nak lah sugi kecil aku nyengoknya, genji aku nyengoknya. Menghina sunnah Rasul jadi kafir. Dengar ledok. Siapa menghina sunnah Rasul jadi kafir. Mati masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Siapa nak angkat tangan? Jadi buat itu bersugi ya. Kerana tak bersugi dah, Nabi tak ada bersugi, Jibril lambat datangnya. Lambat datang dia. Tiada bersugi kamu. Kemudian membaca ia wa ma natazzalul kama natazzalu illa bi amri rabbik. Surah apa? Surah Maryam. Ayat yang ke-64. Dan tiada kami turun melainkan dengan suruh Tuhan kamu. Kami datang kepada kamu tu ikut perintah Tuhan. Kamu tak bersugi, kamu tak potong kuku, macam mana aku nak datang? Allah tak perintahkan.
Ya, kalau Allah perintah, bawa aku datang, kata Jibril, ngabur pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat tu dia buat apa saja ikut perintah Allah. Ya, dia tak erti nak derhaka dengan Allah Taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak erti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan oleh Allah Taala. Semua dia buat mereka. Allah suruh bedanya. Allah suruh pelupuh-pelupuhnya. Allah suruh balun-balunnya. Itu malaikat. Tak erti nak derhaka dengan Allah Taala, ya. Alright. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, hak atas tiap-tiap muslim itu mandi. Mandi pada Jumaat itu sunat hukumnya. Itu dah kita baca dulu dah. Sunatnya selepas subuh ni. Itu mula sunatnya. Masuk aja fajar sunat mandi. Untuk Jumaat. Tapi yang lebih afdal ketika nak pergi semayang tu. Dekat nak semayang tu, waktu bukan 1.30 umpamanya. Sekarang ni 1.25 kan? Dalam pukul 11 tu sunat mandi. Kena nak datang awal. Hari Jumaat kena datang awal ke masjid. Siapa datang pada saat yang pertama atau waktu yang pertama, dia dapat pahala seolah-olah berkorban seekor unta. Siapa datang pada saat yang kedua, dia seolah-olah berkorban seekor qaba atau lembu. Siapa datang pada waktu yang ketiga, dia seolah-olah menyembelih seekor kibas atau kambing atau biri-biri. Siapa datang pada waktu yang keempat, dia seolah-olah menyembelih seekor ayam. Siapa datang pada waktu yang kelima, dia seolah-olah menyembelih seekor burung ciak. Tahu burung ciak? Burung kelicap. Siapa datang pada waktu yang keenam, dia seolah-olah bersedekah sebiji telur ayam. Siapa datang waktu yang ketujuh, ketika khatib sudah naik ke mimbar, ketika itu dah ditutup buku. Tak ada lagi pahala. Buku sudah ditutup, pena sudah diangkat. Kerana malaikat-malaikat berpusu-pusu mengelilingi mimbar untuk mendengar khutbah. Yang ramai apa? Yang ramai dapat apa? Dapat telur ayam. Yang keenam je. Datang awal. Tapi di luar dulu. Mereka pisang dulu. Bukan sini lah, tempat lain. Datang awal-awal. Mereka pisang dulu. Itu cerita. World punya cerita. Cerita Israel lah. Cerita Amerika lah. Cerita Ukraina. Macam-macam ceritanya. Cerita Liverpool lah. Cerita apa? Manchester United lah. Itu yang cerita. Padahal orang patut masuk masjid awal-awal. Ini di luar tak kira. Dia masuk masjid ni tau. Bukan salah makan pisang tu. Makanlah tak apa. Dapat pahala kan. Tapi jangan di situ je sembangnya. Sampai orang dah azan pun nak apa. Pun nak masuk masjid. Jangan lupa datang awal-awal. Nombor satu tu siap lah datang awal kan. Siap datang awal. Memang datang awal pun. Ini dah udah naik member tu, udah naik khatib ni ke mimbar baru datang. Alright, ya. Dan daripada itu, ya. Dan pada satu riwayat daripada Humaid bin Abdul Rahman. Dan riwayat daripada Humaid bin Abdul Rahman katanya, barang siapa kerat kuku pada hari Jumaat, dikeluarkan dia Allah Taala daripada penyakit. Tak ada penyakit lagi tak? Dan dia masukkan sembuh kepadanya. Penyakit dibuang, kesembuhan datang. Jadi pada hari Jumaat potong kuku tu. Ya. Carilah clipper tu, bukan mahal harganya, ya. Simpan di rumah. Di hari Jumaat potong. Kemudian lagi apa? Yang atas tadi tak habis dia baca tadi. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak atas tiap-tiap muslim itu mandi pada hari Jumaat dan bersugi dan memakai bau-bauan. Yang ini saya tak baca tadi. Memakai bau-bauan hari Jumaat. Pakai air wangi. Masjid-masjid sekarang ni dah banyak air wangi belakang tu, ya. Pakailah. Ada tu. Free je, tak ada kena duit, ya. Ada air wangi kat belakang tu. Ada, ambil lah tu. Tak apa. Kerana udah wakaf oleh masjid, tak apa boleh, ya.
Tapi kalau dia puasa hari itu, jangan pakai air wangi. Orang puasa pakai air wangi hukumnya makruh. Apa kata makruh? Allah benci. Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan, makruh. Jangan juih di bibir macam sunat tu ni. Alah makruh bukan haram, juih di bibir. Makruh tu artinya Allah benci. Bila Allah benci, malaikat suka kan? Bila Allah benci, Rasul suka kan? Bila Allah benci, Nabi-Nabi suka kan? Bila Allah benci, sahabat-sahabat suka kan? Bila Allah benci, wali-wali Allah suka kan? Semua benci belaka. Cuba rasa kalau saya datang ke Tangkatin ni, semua benci dengan saya macam. Semua ketik dengan saya. Tegur tak nak nyaut. Pinjam tak bagi dia mah. Kita tawar pun tak nak dia mah. Menderita tak? Begitulah besok kalau Allah benci ya. Semua akan benci nanti di akhirat. Jadi jangan mengundang kebencian Allah Taala. Kita kena cari kasih sayang dari Allah SWT. Itu suruh buat banyak yang sunat, tinggalkan yang makruh. Yang sunat-sunat tu buat, yang makruh tu tinggalkan. Ya, supaya dapat kasih sayang Allah. Bila dapat kasih sayang Allah, Allah bagi keistimewaan, darjat, dapat pangkat al-muflihun. Tadi tu imam dah baca, wa ulaika humul muflihun ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, baca tadi ya. Hendaklah ada di kalangan kamu manusia-manusia menjadi ikutan orang ramai. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang dapat keuntungan. Muflihun itu keuntungan. Bila untung di syurga, macam-macam. Ya, di antaranya satu je contoh. Dia dapat pakaian. Di syurga itu dapat pakaian. Ini untuk orang untung ni, orang tak untung tak dapat. Dia ada pakaian syurga. Pada pakaian itu ada sayap. Pada bajunya ada sayap, tuan-tuan. Siapa tanda angkat tangan? Kalau ada sayap, nunggu bas kan? Dia pakaian ada sayap, nunggu bas kan? Di syurga, nunggu bas kan? Nunggu kereta api kan? Telefon Grab ke? Nunggu taksi ke? Mana dia terbang je. Mana nak pergi terbang? Nak ke syurga Firdaus terbang, nak pergi ke Jannatul Naim terbang, nak pergi Jannatul Ma'wa terbang. Kalau terbang tak payah nunggu bas. Bukan kena duit pun. Free je. Itu dia di syurga besok. Semua boleh terbang. Tapi yang dapat keistimewaan lah, yang suka buat yang sunat-sunat meninggalkan yang makruh-makruh tu ya. Dia akan terbang tu, ke mana pergi. Itu keistimewaan yang Allah bagi kepada mereka-mereka yang Allah kasihi. Dalam dunia ni, mana ada manusia boleh terbang. Walaupun dalam wayang adalah Superman lah, Captain Marvel lah, Batman lah boleh terbang, Keluang Man lah. Tapi yang sebenarnya dalam dunia ni manusia tak boleh terbang. Kalau manusia boleh terbang dalam dunia ni, apa macam tuan-tuan dan puan-puan? Kalau saya boleh terbang, tuan-tuan boleh terbang, perempuan boleh terbang, apa macam? Doyan tak dan luruh. Ya ke tak? Di pokok je dah ada apa ni, dah ada kerja dah Burung boleh terbang, tak apa. Ngapa burung boleh terbang? Dia makan setakat kenyang aja. Tengok burung makan betik yang masak depan rumah kita, semua tak? Dia makan, dia dah kenyang, tinggalnya. Tinggalnya betik tu di pokok tu. Tak ada habisnya. Tapi kalau manusia, mawa keranjang, doyan tu keranjang, buang bawa balik lah. Ya tak? Ya ke tak ni? Ada bangkangan. Itu sebab manusia tak boleh terbang. Di syurga boleh terbang. Kenapa? Kenapa syurga boleh terbang? Kena minta izin ke? Apa payah minta izin, semua kita punya. Syurga tu semua kita punya. Apa saja yang dalam tu kita yang punya. Pokok-pokok kita punya, tanah kita punya, rumah kita punya, alat-alat kita punya, perkakas-perkakas syurga tu semua kita punya. Apa payah minta izin? Ni di dunia ni kena minta izin.
Kerana tuan tanah tu punya doyan tu kena minta izin dengan dia. Kalau terbang tak payah minta izin. Dia dia. Itu keistimewaan orang yang dapat yang sunat-sunat, buat yang sunat-sunat dan meninggalkan yang makruh-makruh ya. Baik. Kemudian riwayat daripada Humaid bin Abdul Rahman tadi ya. Katanya barang siapa kerat kuku pada hari Jumaat, dikeluarkan dia Allah Ta'ala daripada penyakit dan dimasukkan pada dia kesembuhan. Ada kesembuhan. Hilang penyakit, datang sembuh. Elok aja. Apa sakit dia? Di syurga mana ada sakit, mana ada letih, mana ada jemu, mana ada lemah, mana ada tuai syurga. Kalau dapat masuk syurga tak ada tuai tau. Walaupun dia meninggal dunia 80, jangan cakap ni 80 lebih dah umur. Esok kalau dapat masuk syurga lah, berapa umur? 33. Ya, wanita pun 33 juga. Sama lelaki dan wanita. Kalau dapat masuk syurga 33 tahun. Dalam dunia ni kalau wanita umur 33 dah ada berkedut muka sikit. Ini dah lemon aja. Nin aja tau. Cun aja. Itu wanita-wanita kalau dapat masuk syurga. Mana ada buruk dalam syurga? Mana ada hodoh? Cantik semua. Lebih cantik dari bidadari. Itu kalau dapat masuk syurga. Mana ada letih, mana ada jemu, mana ada meluat, sedap aja. Jadi siapa tak nak syurga angkat tangan. Kalau tidak, buat yang sunat-sunat, di samping buat yang wajib, tinggalkan yang makruh-makruh, di samping tinggalkan yang haram, dan yang harus tu jadikan ibadah. Jadikan ibadah, ikut ada adab. Nak buang kuku ada adab, nak tidur ada adab, nak pergi tandai ada adab. Apa saja dalam hidup ni ada adab. Jadi ikut ada adab itu. Jadilah semuanya dapat pahala. Yang wajib dan tentu dapat pahala kita buat. Yang haram dapat pahala juga kita tinggalkan. Yang sunat dapat pahala lagi kita lakukan. Yang makruh kita tinggalkan, dapat pahala juga. Yang harus-harus pun dapat pahala. Maknanya dapat pahala 24 jam sehari semalam. Setiap saat, setiap detik, setiap ketika dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Barulah dapat keistimewaan dari Allah Ta'ala. Yang itulah dia dapat makanannya. Lagi satu tuan-tuan, ahli syurga seleranya 70 kali ganda lebih kuat daripada dunia ni tau. Dengar sekali lagi lalu. Orang masuk syurga seleranya 70 kali ganda lebih kuat daripada selera di dunia ni. Kalau di dunia ni Imam Pian boleh makan 3 pinggan nasi, itu banyak tu kalau boleh 3 pinggan ya. Esok di syurga esok berapa? Berapa pinggan? 3 kali 70 berapa? 210 pinggan. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tak ada pula lepas makan tu termengah-mengah, tak ada. Langsung tak bernafas, tak ada. Selesa je pokoknya. Sudah 210 pinggan selesa lagi. Yang paling hebatnya apa? Lepas makan, lepas minum tak ada ngejuh ke tandas. Tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Makan, keluar peluh. Peluh tu pula lebih wangi daripada bau kasturi. Kasturi tu air wangi tau. Air wangi syurga. Kasturi namanya. Lebih wangi daripada kasturi. Peluh tu. Dalam dunia ni kalau pian baru lepas bertukang, berpeluh-peluh. Siapa nak peluhnya kan? Ya. Hangit baunya. Itu dalam dunia ni. Esok lebih wangi. Berebut-rebut orang ambil tau. Itu peluh di syurga. Ataupun tak keluar peluh, dia keluar angin. Makan keluar angin. Angin tu pula baunya lebih wangi dari kasturi tau. Itu angin tu. Lebih wangi dari kasturi. Bila keluar je angin, semua orang berebut menciumnya. Wangi benar. Dalam dunia cetera. Tengah duduk amat ramai tu betul tengah tu, dekat-dekat tu. Cik seorang macam. Pensan orang belakang ya. Itu hebatnya syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Itu syurga. Jadi kalau nak syurga, jangan tinggalkan yang sunat-sunat tu. Jangan buat yang makruh-makruh. Yang haram dah tentu mesti tinggalkan. Yang wajib mesti dibuat.
Yang harus jadikan ibadah. Insya-Allah Allah akan hadiahkan dengan syurga. Lebih-lebih hari Jumaat. Lagi satu lah. Hari Jumaat itu sunat motong kuku. Dah kita baca tadi ya. Ini macam mana nak motong kuku? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam cara motong kuku ya. Barang siapa berkehendak bahawa diamankan dia daripada papa, tak ada papa ke sana. Apa tak ada, itu papa ya. Bukan miskin tu. Atas dari miskin. Apa tak ada, itu papa. Dan mengadu hal daripada sakit mata, di akhirat tu tak ada kena sakit mata, di dunia pun tak ada sakit mata. Dan baras tu artinya sopak, baras. Dan gila tu macam-macam gila lah. Gila harta, gila pangkat, gila perempuan, macam-macam gila ya. Gila nak makan, gila bercakap, asyik nak bercakap je, itu gila. Siapa tak nak gila, maka hendaklah dikerat kuku dengan menyelang-nyelang jarinya, iaitu tangan kanan dulu, atau tertib huruf apa? Huruf hawas, huais, hurufnya huais, iaitu apa? Ha, isyarat daripada khinsir, ya, khinsir, iaitu jari kelingking. Nombor 1 jari kelingking dulu, iaitu permulaannya kelingking dulu, kelingking kanan dulu ya. Ini adabnya, bukan wajibnya, adabnya. Kalau nak ikut adab ni, ikut kitab ni, mula-mula kelingking dulu. Dan waw. Ya, waw tu isyarat daripada wusta, tengah-tengah. Nampak kelingking jari hantu ni. Cuba pegang, mula-mula kelingking, lepas tu jari hantu. Yang kanan dulu ya. Itu wusta. Kemudian daripada alif, khuais lagi ya. Isyarat daripada ibham. Ibham tu apa? Ibham apa? Ibu jari kanan. Kelingking, jari tengah, rantu ni ya, dan ibu jari. Ke selang-selang. Ini kelingking, itu jari hantu, betul? Ibu jari. Lepas tu apa? Dan ba tu isyarat daripada binsir. Binsir tu jari manis. Balik ke belakang jari manis. Ya. Lepas tu apa? Dan sin tu apa? Daripada subuh tu jari telunjuk. Tengok aturan buang kuku. Mula-mula kelingking. Lepas tu dah lupa tu, penat ngajar. Mula-mula kelingking, lepas tu jari hantu bagus. Lepas tu ibu jari. Lepas tu jari manis. Lepas tu telunjuk. Ingat tu, pegang tu. Mula-mula kelingking, lepas tu jari hantu, lepas tu ibu jari, lepas tu jari manis, lepas tu telunjuk. Bila nak buat ni? Hari Jumaat esok lah. Itu ikut kitab ni ya. Ataupun kalau Tok Janggut punya petua, dia mula daripada apa? Dia mula daripada jari kanan ni, daripada ni. Daripada telunjuk dulu. Telunjuk, antu, manis, kelingking. Ini kemudian. Ini apa tu? Lepas tu kelingking kiri. Lepas tu jari manis. Lepas tu telunjuk, jari hantu. Lepas tu telunjuk. Lepas tu ini ibu jari. Dia belum lagi kan? Ibu jari dulu. Ibu jari lepas tu baru ibu jari kiri. Itu apa namanya? Tok Janggut punya fatwa. Tok Janggut tu adalah ulama Kelantan dulu. Ya, mati menentang British. Dia mati kerana apa? Memperjuangkan rakyat Kelantan, menentang British. Dibunuh dia Tok Janggut, kemudian digantungnya. Ditebaliknya kaki ke atas, kepala ke bawah tu digantung 2 hari 2 malam depan istana tu, bagi apa, bagi amaran kepada rakyat, jangan kamu menentang British. Mati memperjuangkan Islam. Itu Tok Janggut. Itu cara dia ya. Yang ini lain. Mula-mula tadi apa? Kelingking, lepas tu hantu, lepas tu ibu, lepas tu manis, lepas tu telunjuk. Ya. Begitu kiri macam tu juga ya. Dan pada tangan kiri tertib atas huruf aujib. Itu apa? Alif isyarat daripada ibham. Tangan kiri ya. Ibham ibu jari. Yang kiri ya, ibu jari dulu. Lepas tu wow isyarat daripada wusta, iaitu
jari apa atau jari tengah ni. Ibu jari tengah, jari antu kiri ni ya. Ibu jari dulu, itu jari antu kiri. Betul. Dan apa lagi? Sin tu isyarat pada subuh tu, iaitu telunjuk. Mula-mula ibu jari, lepas itu jari antu, lepas itu telunjuk. Telunjuk ke tengah, balik ke belakang. Telunjuk dulu. Atau jari telunjuk. Dan bak tu isyarat pada binsir, iaitu jari manis. Lepas telunjuk, baru langkah. Mula-mula ibu jari kiri, lepas itu jari antu, lepas itu telunjuk, lepas itu jari manis. Betul last sekali baru kelingking kiri. Itu cara dalam kitab ini ya. Kata pengarang ni. Pengarang ni siapa? Syekh Ali Al-Kalantani. Dia ni tok guru kepada tuan guru Tok Kenali. Ada orang dengar Tok Kenali tak? Tuan guru dia ini namanya Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Tok guru kepada Tok Kenali ya. Tok Kenali itu ulama yang terkenal di Kelantan. Ini dia mengarang kitab ni tahu. Jadi kanan lain, kiri lain ya. Yang kanan mula-mula kelingking, antu, ibu, lepas tu manis, lepas tu telunjuk. Kiri pula ibu dulu, telunjuk, lepas tu bukan telunjuk apa? Antu, lepas tu telunjuk, lepas tu manis, lepas tu baru kelingking. Itu tak kira-kiranya. Mana-mana yang boleh. Yang ikut saya tadi pun boleh, ikut yang ini pun boleh ya. Hukumnya sunat. Apa arti sunat? Dapat pahala bila kita buat ikut tu ya, dapat pahala. Kaki tak? Kaki lain. Kaki daripada kanan ke kiri. Daripada kelingking kanan tu terus sampai kiri. Mula-mula kelingking jari kanan tu, kaki kanan tu, lepas tu jari manis kanan tu, lepas tu jari antu kanan tu, lepas tu telunjuk kanan, lepas tu ibu kanan. Lepas tu ibu kaki kiri. Lepas tu apa ibu kan? Telunjuk kaki kiri. Lepas tu jari antu kiri. Lepas tu jari manis kiri, dari ujung sekali kelingking kaki kiri. Itu dari kaki. Dari kanan pergi ke kiri. Faham kan ni? Ya, dari kanan pergi kiri itu kaki. Ini tangan lain ya. Adapun pada kaki maka dimulai daripada kelingking kaki kanan. Tolong saya kata ya. Kelingking kaki kanan dan didahulukan kepada jari kelingking kiri. Mujurnya kaki kelingking kiri itu. Atas tertib aturan segala jarinya. Dan kaifiat ini mengatakan dia oleh Ibnu Ar-Rif'ah. Ulama dulu. Dia mengatakan cara nak mengkukuh. Kemudian ada cara-cara lain lah. Yang ini kalau nak ikut-ikut lain tak pun tak apa ya. Iaitu ada cara lain. Dan pada satu kaifiat dimulai kerat kuku dua tangan dengan telunjuk tangan kanan. Itu yang saya kabur tadi. Telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, kemudian ibu tangan, kemudian kelingking kiri, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, kemudian telunjuk, kemudian ibu tangan. Ini tak, ini lah, mula ini telunjuk dulu, telunjuk, antu, manis, kelingking. Lepas tu kelingking kiri, manis, telunjuk. Ini antu, telunjuk, betul? Kanan dulu betul ke kiri kan? Itu caranya. Kalau nak selang pun tak boleh. Boleh sampai ke ini pun terus pun tak apa ya. Daripada telunjuk ni terus ke ibu jari kiri, kemudian ibu jari kanan. Itu caranya. Ya. Macam mana? Tak dengar saya pekak bukan dengar. Kuku apa? Buang. Carilah tempat yang selamat ya. Nak buang. Jangan buang tentu hala ya. Kerana dia tu sebahagian daripada anggota kita. Carilah tempat yang boleh ditanam ke boleh ya. Ditanam ke boleh atau jangan makan siapa-siapa tentu hala aja.
Dan kata Syekh Bajuri, kaifiat ini muktamad. Ini yang Syekh Bajuri kata. Bajuri ni ulama besar ni tau. Ini muktamad. Muktamad yang kata tak ada pilihan lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat dan mengambil ia daripada misainya, diafiatkan dia daripada sakit gigi dan sakit mata. Jadi nak kat kuku tu apa? Hari Sabtu boleh, hari Jumaat boleh. Lagi apa? Hari Sabtu dan hari Jumaat. Hari Jumaat hari Sabtu boleh, hari Jumaat boleh. Dia takkan kena sakit gigi dan takkan kena sakit mata. Kata Ja'far radhiyallahu anhu, barang siapa kerat kukunya dan misainya pada tiap-tiap hari Jumaat dan berkata pada ketika mengambilnya, terang kata apa? Bismillah wa billah wa ala sunnati Muhammadin wa li Muhammad. Itu doa. Bismillah wa billah wa ala sunnati Muhammad wa ali Muhammad. Boleh apa? Mencari kitab bila nak ngapal aja. Tulislah, tulis komah tulis. Bismillah wa billah wa ala sunnati Muhammad wa ali Muhammad. Artinya dengan nama Allah, bismillah ya. Wa billah dengan Allah, wa ala sunnati Muhammad dan kata sunnah Nabi Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Tengok apa dia makna rasminya. Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah dan atas sunnah Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Itu potong hukum. Dan tiada gugur yang dikerat itu melainkan di surat Allah Ta'ala dengan dia pahala dimerdekakan seorang sahaya. Dan tiada sakit ia melainkan sakit mati. Dia takkan sakit lepas itu, dia sakit mati ya. Kecuali sakit mati pun sakit dah. Mati itu mestilah. Dia antara 4 masalah orang yang nak mati itu. Yang pertama, disakitkan sakit mati. Sakit yang amat sakit. Ini semua kita nak merasa ni. Jangan tengok saya aja, memang ni saya dulu. Umur dah 80. Tapi semua akan merasa. Yang kedua apa? Didatangkan malaikat maut dengan, kalau dia orang derhaka lah, malaikat maut itu akan datang dengan rupanya yang asal. Kalau orang yang ahli syurga, malaikat maut itu datang juga tapi serupa pemuda yang kacak, pemuda yang handsome, pemuda yang apa, tampan, lembut aja. Dia negur orang yang nak mati tu, wahai saudara, saya datang nak mencabut nyawa saudara, izinkan saya mencabut nyawa. Ya, lembut je. Tapi kalau malaikat maut tu datang kepada yang asam tu ni, wahai musuh Allah, kembali kamu kepada kemurkaannya, rap dicabut ya. Itu yang kedua. Ada 4 masalah ya. Yang ketiga, dia nampak tempatnya di akhirat. Kalau ahli syurga, dia nampak syurga. Kalau ahli neraka, dia nampak neraka. Api yang menggunung-gunung, yang menyala-nyala, yang habis tak ada apa yang boleh tahan kena api itu. Nampak dia api-api itu. Anjing-anjing yang sentiasa menyala-nyala, ular-ular sentiasa matuk-matuk, nampak dia. Itu yang kadang-kadang dia terbeliak punya matanya. Kadang-kadang tak lalu barin tu, ngempah kepada ke dinding dan sebagainya. Nampak benda itu tu. Itu yang ketiga. Bagi orang yang derhaka. Tapi bagi orang yang nampak syurga. Bagi orang yang taat, dia nampak syurga. Fa kashafna ankal ta'ak fa basarukal yauma hadid, kata Allah dalam Quran tahu. Dia diberi pandangan tembus, dia nampak tempat-tempat dia yang akan datang. Syurga dia nampak mahligainya, nampak istananya, nampak kenderaannya, nampak makanannya, nampak pakaiannya. Dan bagi orang lelaki nampak apa? Nampak apa? Bidadari. Bidadari melambai-lambai, ahlan wa sahlan marhaban bika ya habibi, katanya. Agak je lah.
Selamat datang wahai kekasihku, marilah berjumpa dengan saya. Bidadari itu melambai-lambai. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang itu menjadi ahli syurga, dia paling koman, paling kudi, paling koyuk, paling tak guna, dia dapat 72 orang bidadari. How many? 72, you know. Dalam dunia ni 2 pun tak dapat. Ya? Kenapa? Termasuk orang cakap ni tak boleh 2, kenapa? Kita ni semua ada penyakit TB. Apa penyakit TB? Takut bini, pandai. 2 pun tak dapat. Esok 72 tau. Tidak kecemburu dari mana? Tidak kecemburu. Ngapa tidak? Ngapa tidak? Kerana Allah dah cabut rasa cemburu dari hati mereka. Tak ada lagi rasa cemburu. Lagi ramai lagi damai seronok, lagi ramai lagi damai suka, tahu? The more the merrier. Lagi ramai lagi seronok, tu syurga. Siapa tak nak angkat tangan? 72 orang. Itu paling koman tu. Kalau macam Tok Imam Pian tu tahu berapa ratus tau. Orang perempuan dapat apa? Orang perempuan suami dia dah jadi suami dia. Yang bersuami. Yang tak ada suami, Allah akan bagi dia suami lepas tu di akhirat. Jangan risau. Ada aja. Manusia-manusia ada juga orang lelaki yang tak ada apa? Tak ada pasangan dalam dunia ni. Mungkin dia jadi pasangan besok kalau semua menjadi ahli syurga, ya. Bukan ada bidadari, tak ada, ya. Orang perempuan tak ada bidadari tau. Dia dapat pasangan-pasangan yang lebih soleh daripada dunia ni. Kalau orang banyak suami meninggal kahwin lagi, meninggal lagi kahwin lagi, meninggal lagi kahwin lagi, meninggal lagi kahwin lagi. Siapa suami dia? Yang paling takwa antara suami-suami dia tu. Itulah menjadi suami dia di akhirat. Yang paling warak, yang paling takwa, yang paling hebat ibadahnya, itu menjadi suami dia di akhirat. Alright. Lagi ada masalah? Jadi tidaklah syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau tidak, buatlah segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Ini Allah janji. Mesti beriman dan beramal soleh. Ya, syurga Firdaus Allah janjikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka itu syurga Firdaus yang didatangkan kepada mereka. Nama syurga yang tertinggi Firdaus. Ada orang nama Firdaus tak? Nama syurga tu. Ya. Jadi baca itu. Ketika apa? Barang siapa kerat kukunya dibaca doa itu, maka apa dapat? Tiada gugur yang dikerat itu melainkan disuratkan Allah dengan dia, pahala dimerdekakan seorang sahaya. Dan tiada sakit ia melainkan sakit mati. Tadi ada 4 masalah saya katakan. Orang nak mati. Yang pertama sakit mati. Yang kedua didatangkan malaikat maut. Yang ketiga nampak tempatnya di akhirat. Yang keempat dia akan berhadapan dengan tipu daya syaitan dan iblis. Iblis akan datang. Dekat nak mati dia datang. No? Dia datang bukan menyerupai iblis. Dia menyerupai orang yang kita segan. Dia datang kepada Ustaz Ibrahim. Dia datang kepada bapa kita. Dia datang kepada mak kita. Dia datang kepada Ustaz Mustafa Syari. Dia datang kepada Ustaz apa? Ustaz Zafarul Azhad. Ini Ustaz Zafarul tu. Ya, Ustaz, dari kedai kata. Ini Ustaz ni. Padahal bukan Ustaz tu. Iblis. Ini dia dah mati dulu. Macam Ustaz Mustafa dah meninggal dulu. Ustaz Mustafa akan datang. Rupanya. Ini tak kedai kan? Teman ni tapak katanya. Saya dah mati dulu. Saya tahulah sebenarnya agama yang sebenarnya bukan Islam. Agama yang sebenarnya ialah Kristian. Kalau dia minatkan Hollywood. Dia minat tengok cowboy umpamanya, ya. Atau dia minat Hindustan. Dan sebenarnya bukan Islam apa agama yang sebenarnya. Agama yang sebenarnya ialah Hindu punya. Dia minat apa? Minatkan Dilip Kumar. Dia minatkan apa? Aishwarya Rai. Dia minatkan apa? Saira Banu dan sebagainya. Dan sebenarnya ialah itu dia cuba tipu. Kata dia apa-apa mak dia. Ini mak datang ni. Mak dia meninggal dunia dulu dah. Ini mak datang ni kata.
Kamu diharga aja nak minum ya. Ini mak bawa susu ni. Ini mak perah dia susu mak sendiri. Minum ya. Tapi sebelum kamu minum, ngaku bahawa Islam itu bukan agama yang sebenar. Ngaku bahawa aku ni Tuhan. Dan macam-macam cara menipu dia. Kalau dia ngangguk, kamu jangan. Oh, kamu tak lalu je. Kamu tak lalu. Tak apa, kamu ngangguk je dah. Ngangguk ni, ngangguk lah. Wah, dicabut nyawa oleh mahkamah. Mati dia dalam keadaan kafir. Ya. Jadi senang ya. Esok datang aku tendang dia, Ustaz Ibrahim dah kabur ya, aku tendang ya, betul kan? Tak tertendang tu sabual ya. Kecuali kalau dia bersedia sekarang ni dengan amal soleh, beriman dan amal soleh, baru dia boleh lawan ya. Sembahyangnya akan menentangnya, puasanya akan menentangnya, zakatnya akan menentangnya, zikirnya akan menentang dia, selawatnya akan menentang dia. Kena bersedia dengan itu. Bukan sedia dengan pengetahuan. Ya. Alright. Thank you apa? Itu kata Ja'far tadi ya. Kemudian dan daripada Musa bin Bukair, katanya bagi Abi Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, sahabat kami mengambil misai dan kuku pada hari Jumaat, maka berkata ia, subhanallah, ambil olehmu akan dia. Jika engkau kehendak pada hari Jumaat dan pada segala hari, ambillah, tak apa ya. Hari Jumaat bagus. Artinya buang kuku lah, buang kuku, gunting rambut, gunting misai pada hari Jumaat tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan memanjang oleh seorang akan misainya, maka bahawasanya syaitan berbuat sarang padanya, berselindung ia dengan dia. Misai jangan panjang merok. Itu suruh digunting ya, jangan panjang misai tu. Kerana syaitan tu berselindung ke bawah misai tu. Ya. Dan daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, haliful musyrikina wa wafrul lahi wa jufu wa lufus syawarib. Menyalahi oleh kamu mesti berlainan, bersalah-salahan dengan orang-orang musyrikin ya. Menyalahi oleh kamu akan musyrikin, dan sempurnakan olehmu akan janggut. Pakai janggut, yakni tinggalkan dia dengan sempurna dan ambil olehmu akan misai hingga nyata tepi bibirmu, mulut tu nampak tepi bibir mulut tu, jangan sampai tertutup bibir. Jangan misai macam orang Hindu tu lah. Tu misai orang Hindu macam tu ada melentik tu. Jangan begitu. Kalau ada misai gunting tu. Nampak tepi bibir ni kan. Misai saya tak apa pasal jarang. Ada yang misai tebal tu langsung tak nampak bibir. Tak boleh begitu lah. Biar nampakkan bibir. Jangan begitu. Kalau nampak diguntingkan ya. Biar nampak bibir. Jangan menyerupai orang musyrikin. Orang musyrikin betul. Orang musyrik siapa? Orang yang mensyirikkan Allah. Hindu, Buddha. Misal panjang. Terutama Hindu tu. Ya. Tu misal Hindu pun apa? Melentik. Jangan begitu ya. Dan kata As-Sadiq radhiyallahu anhu, engkau genggam dengan tangan kamu atas janggut kamu dan kamu kerat akannya lebihnya. Janggut tu yang eloknya biar panjang, genggam apa itu, lebih itu dekat. Jangan lebih dalam situ ya. Hari ini genggam itu, lebih itu dekat. Ya. Bagi orang yang janggut yang panjang ya. Hari ini. Tapi saya tak mau panjang. Kalau boleh panjang tu ada lebih itu dekat. Jangan melebihi itu. Itu kata siapa? Kata As-Sadiq ya. Dan daripada Abi Ja'far radhiyallahu anhu, man sa'adatil mar'i khiftul lihya, daripada bahagia seorang itu ringan janggutnya ya. Hendakkan bahagia ringan janggutnya, jangan tebal benar janggut tu ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Ali, apabila menilik kamu pada cermin, maka tengok kata olehmu, Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khalqi wa rizqi.
Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa rizqi. Allahumma kama hassanta, ya kamu dah baik kelakuan kamu dah. Rupa kamu dah cantik dah. Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah engkau baikkanlah akhlak aku. Baikkanlah akhlak aku. Fahassin khuluqi, dan baikkanlah juga perangai aku. Wa rizqi, dan rezeki aku tu supaya dibaikkan. Minta boleh nengok komen tu. Ya. Itu doanya. Hai Tuhanku, seperti barang yang kau elokkan kejadianku, maka baikkanlah juga akan perangaiku dan rezekiku. Minta rezeki yang baik-baik, biar halal dan yang baik, ya. Demikianlah tersebut dalam Makarimul Akhlak. Satu kitab namanya Makarimul Akhlak. Kemudian akan datang kita akan kaji faedah-faedah lain, ya. Banyak lagi ni. Ya. Faedah-faedah lain. Faedah ada tersebut dalam Nuzhatul Majalis, dalam kitab, ya. Kita akan datang kita baca. Ini pun dah cukup ni. Sudah 55 minit 49 saat. Dah dekat sejam. Lengoh dah. Sebuah lah. Teman dah kutang aja.